Kita bermula dengan perancangan 2019 untuk merangkul kehadiran 2020 sebagai tahun melawat Malaysia dengan unjuran perolehan 30 juta pengunjung luar negara khususnya dijangkakan dan juga bakal memperoleh pendapatan sekitar 100 bilion. Namun menjelang Mac 2020 kita berdepan dengan realiti pandemik COVID-19 menyebabkan kesemua perancangan yang telah pun digariskan sedari awal terpaksa diberikan suluhan baru. Dan hari ini kita berdepan dengan realiti bila mana dikhabarkan kerugian sektor pelancongan bakal mencecah sehingga 9 bilion untuk tempoh tahun ini saja, dan juga sekitar 1 juta bakal kehilangan pekerjaan. Untuk kita menyelami realiti dan hakikat ini, kita berdepan dengan cabaran perancangan-perancangan yang sudah pun digariskan oleh Kementerian Pelancongan khususnya. Dan untuk tujuan itu menemani saya pada malam ini adalah Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia, untuk kita menyingkap kembali bagaimana negara seharusnya berdepan dengan cabaran ini. Assalamualaikum Datuk Seri, terima kasih. Ya, terima saya kasih. Tengok gigih Datuk Seri rajin betul turun kawasan tengok semua itu sebahagian daripada tugas-tugas dan saya juga selalu melihat bahawa kepentingan kepada kementerian inilah kerana sektor inilah, sektor pelancongan khususnya, merupakan sektor yang paling awal terjejas, betul. Dan juga kita melihat kesannya akan berpanjangan dan kita masih belum benar-benar jelas bagaimanakah kedudukan sektor pelancongan dalam negara kita bila berdepan dengan satu perkara adalah tempoh PKP ini yang dijangkakan akan berterusan pasca PKP adalah satu realiti yang lain pula. Jadi saya melihat juga Datuk Seri sudah pun banyak berbicara tentang ini, tapi hari ini kita berkongsi dapatan-dapatan baru mudah-mudahan. Untuk tujuan itu saya mewar-warkan juga bahawa rancangan ini anda boleh tonton di Facebook Berita RTM. Komen saluran Berita RTM akan kami petik komen-komen yang bersesuaian bersama Yang Berhormat Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya pada malam ini. Jadi teruskan kesetiaan anda. Saya kalau boleh Datuk Seri kita mulakan dulu dengan melihat realiti cabaran COVID-19 ini, kerana seringkali digambarkan bahawa untuk kita membuka sempadan membenarkan pelancong asing masuk itu masih lagi belum tergambar bila kemungkinannya. Dan saya melihat kenyataan yang dikeluarkan oleh kementerian juga banyak memberikan penegasan bahawa kita harus melihat kepada sektor pelancongan domestik. Mungkin kita bermula di situ dahulu kerana kita tahu bahawa kita banyak bergantung kepada pelancong asing. Saya gambarkan tadi tahun Melawat Malaysia 2020 terpaksa kita kuburkan buat masa ini. Bagaimana Datuk Seri melihat ruang dan peluang untuk kita menggalakkan pelancongan domestik bagi mengekang atau meredam tekanan daripada ketiadaan pelancong asing? Ya, terima kasih. Dulu saya ucap terima kasih kerana peluang yang diberi kepada kita dari MOTEK dan saya mewakili MOTEK. Sebenarnya apabila sebenarnya berlakunya COVID-19 ini dia dari Januari lagi, tetapi ianya hanya dilaksanakan pada 18 Mac dan semuanya terhenti. Serba-serbi terhenti. Jadi itu agak merisaukan kita juga kerana kalau kita lihat statistik dari segi sumbangan sektor pelancongan kepada negara, KDNK kita 15.3%, lebih kurang dalam 220.6 bilion ringgit. Itu banyak duit. Jadi ia menjadi satu kerisauan kita, tetapi kerisauan kita tidak boleh berpanjangan. Kita perlu merancang apa yang perlu kita lakukan dan kita melihat kepada dari sudut strategi kita. Kita ada strategi pendek, jangka medium dia, lepas tu jangka panjang. Semuanya perlu kita rancangkan dan melihat dari segi bagaimana kita nak memulihkan ekonomi negara. Jadi banyak perkara yang kita lakukan dan kalau kita lihat dari segi sumbangan pelancongnya saja. Pelancong dari luar negara, kalau dulu tadi yang disebut tadi kita sasarkan dulu 30 million. Tetapi apabila berlakunya ni kita terpaksa membatalkan visit Malaysia year 2020 dan kalau dibandingkan pada tahun 2019 pelancong pada ketika itu ada dalam 26.1 juta. Ini pelancong daripada luar negara, bukan daripada domestik. Yang pelancong dalam negara dalam 80 lebih peratus. Tapi dari segi hasilnya kalau 26.1 itu kita dapat menjana pendapatan begitu banyak daripada mereka berbanding dengan domestik pelancong daripada domestik, ianya
memang walaupun dia ramai tapi berkurangan daripada pelancong dari luar negara. Jadi kita terpaksa melakukan sesuatu untuk memastikan domestic tourism itu kita ketengahkan. Dan bagi saya walaupun ianya satu cabaran yang begitu hebat sekali, tetapi saya melihatnya sebagai satu peluang untuk kita melahirkan ataupun menghasilkan produk-produk baru. Saya kebetulan memang dari dulu apabila menjadi ahli parlimen, saya selalu bertanya mengenai produk baru tempatan, local tourism produk yang kita kekurangan, dan ini berada di sini saya dapat merasa sendiri. Dan bagi saya peluang ini mungkin Tuhan bagi saya untuk mencabar diri saya untuk menangani masalah ini, dan kita cuba mencari jalan apakah dari segi produk-produk baru yang boleh kita lahirkan supaya kita dapat menambahkan lagi. Tadi juga disebutkan mengenai guna tenaga pekerja. Kalau kita lihat pada tahun dulu kita pada tahun 2018 ada 3.5 million. Jadi sekarang ini kalau kita banding pada dari bulan Januari sehingga ke April ini sudah mula nampak penurunan dari dalam 1% tu dalam 156.4 ribu orang yang pekerja yang sudah tidak lagi hilang, mereka sudah hilang pekerjaan. Jadi semua ini perlu kita tangani dan kita perlu cepat mencari jalan untuk mengatasi segala masalah, sebab masalah itu akan wujud apabila orang tak ada bekerja. Jadi semua itu menjadi tanggungjawab kita, sebab sektor pelancongan ini agak unik sekali berbanding dengan sektor-sektor yang lain. Pelancongan kita melihat dari sudut hotel, penginapan, airlines, perjalanan, membeli belah, dan juga banyak lagi dari segi restoran semua itu. Semuanya kebanyakannya melibatkan pelbagai umur, pelbagai kumpulan. Jadi kalau dari segi hotelnya kita melihat dari sudut mungkin syarikat dia besar, tetapi pekerja-pekerjanya perlu ditangani oleh syarikat. Tapi kalau hotel itu tak ada dapat menjana apa-apa, macam mana dia bayar gaji. Jadi ini jadi kerisauan kita. Kalau pekerja hotel tidak dapat gaji, bagaimana dia nak menyara anak, bini dia ataupun yang lain tu mungkin keluarga dia sendiri. Semua ini melibatkan orang kita. Jadi orang kita mana rakyat kita yang bekerja di restoran suddenly tak ada kerja. Bagaimana kita nak membantu mereka? Jadi inilah kita mencari jalan baru. Walaupun pelancongan domestik ini bukan perkara baru, tetapi banyak lagi tempat, banyak lagi perkara dalam negara kita ini belum diterokai, dan kita nakkan rakyat kita merebutkan peluang ini supaya kita menjadi lebih peka dengan apa yang berlaku di dalam negara kita, apa yang berlaku di sekeliling kita, apa berlaku dari segi adat budaya kita. Kadang-kadang kita ni dalam tempat kita sendiri kita kata orang putih take for granted. Kita tak terfikir semua itu yang boleh menghasilkan pendapatan daripada kita. Jadi sekarang ini kita menggalakkan orang ramai. Misalnya waktu MCO ni banyak kita minta supaya agensi-agensi di bawah kita mengendalikan program-program melalui maya, yang muziknya bergendang lahnya, lepas tu yang pandai membuat kraftangan tu mereka membuat kraftangan dan dijual melalui secara alam maya. Ada yang ada galerinya, semuanya diberi peluang untuk mereka menerokai kadang-kadang kekuatan diri. Dan kita juga melihat bagaimana mereka terlibat dari segi storytelling, bercerita ni juga dijadikan satu bahan. Dan saya ingat apabila saya bercakap mengenai perkara ini, saya ingat saya agak
peti mengenai perkara ini. Tetapi ini adalah pendekatan diambil oleh peringkat antarabangsa kerana mereka juga bercakap mengenai storytelling, mereka juga bercakap mengenai domestic tourism, tak payah keluar dulu kerana risau takut ada yang membawa penyakit dalam ke negara mereka. Jadi mereka menggalakkan orang mereka, rakyat mereka untuk melancong di dalam negara mereka sendiri. Jadi ini yang kita juga lakukan. Tapi ini adalah satu pendekatan secara global, dan sekarang ini kita melihat makin ramai yang terlibat. Malah yang menyanyi hari itu ada yang daripada negara yang berdekatan dengan kita, Brunei dengan Singapura pun nak menyertai pertandingan menyanyi. Jadi kita beri peluang, tapi itu hanya pendekatan secara immediate, secara serta-merta. Tapi apa lagi? Kita perlu mencari jalan untuk memastikan rakyat kita dapat mendapat, atau orang cari food on the table, mendapatkan makanan di atas meja, dapat menyarakan keluarga mereka. Jadi mereka memerlukan kita untuk memikir, dan kita amat bertuah sekali kerana kerajaan kita menghasilkan package rangsangan. Yang pertama prihatin, yang menunjukkan betul-betul prihatin. Tapi prihatin itu yang pertama itu yang 20 bilion untuk kita. Kita dia masih lagi tidak dapat mencapai kepada semua orang yang boleh kita kategorikan sebagai pelanggan kita di bawah ataupun penggiat industri pelancongan. Jadi semua ini juga kita perhatikan ada lagi kekurangannya. Jadi apa lagi yang kita nak lakukan? Kita di kementerian, di MOTEK, banyak berbincang walaupun masa MCO. Sebenarnya saya merasa MCO ini sebagai satu peluang untuk kita memperbaharui diri kita, bagaimana kita menjalankan tugasan kita, bagaimana kekuatan berpasukan itu, kekuatan berpasukan memikir apa lagi yang kita nak buat. Jadi semuanya memain peranan untuk membantu mereka yang kita rasakan yang terkesan. Dan sektor pelancongan ini memang yang paling terkesan, paling cepat terkesan, dan orang kata paling lambat untuk kembali. Tetapi saya mengharapkan ianya tidaklah begitu, kerana kalau kita melakukan yang betul, kita mengamalkan prosedur seperti mana dinasihatkan kepada kita, ataupun mengikuti panduan yang diberi kepada kita oleh Kementerian Kesihatan dan juga WHO, World Health Organization, kita insya-Allah kita akan kita akan selamatlah situ. Dan setakat ini saya rasa Malaysia adalah destinasi yang selamat untuk orang pergi melancong, malah pelancong tempatan. Ini yang kita nak war-warkan, supaya masa ini melanconglah dalam negara kita. Itu menariknya kerana ada beberapa kata kunci yang Datuk Seri sebutkan tadi itu. Blessing in disguise digambarkan, disebutkan sebagai peluang tadi. Kerana menariknya kerana sewaktu mana Datuk Seri diberikan amanah untuk mengapalai portfolio ini dalam tempoh PKP, ia bukanlah satu tempoh yang boleh dirancang dengan selesa. Tiba-tiba PKP dan berdepan dengan realiti itu. Dan Datuk Seri menyebutkan tadi bahawa kita perlu terus menggalakkan produk tempatan yang kelihatannya tidak visible, tidak nampak. Saya rasa ini perlu kita perdalami, kerana apabila saya ingin explore, ingin meneroka learning curve Datuk Seri, tempoh yang mendadak, PKP pula, dan kita nak mempromosikan produk-produk yang tidak visible ini. Apa yang dapat saya pelajari daripada pengalaman singkat? Sebenarnya saya kebetulan saya menjadi pengurusi pelancongan ISDA Sarawak ini di bahagian Samarahan. Jadi oleh kerana kita adalah satu bahagian, jadi kita tak fikir yang besar, kita hanya fikir yang kecil-kecil, yang lebih menumpu kepada tempat kita. Jadi apabila saya baru hari pertama, hari kedua
kedua menjadi menteri ini, bila diinterview oleh pemberita, saya berkongsi pengalaman yang ada yang sekecil itu bagi saya. Jadi saya telah memikir bukan sahaja memikir, apabila saya menjadi pengerusi pelancongan Jawatan Kuasa Pelancongan bahagian Samarahan, saya telah berbincang apa yang kita perlu terokai, iaitu ada juga macam kawasan saya sendiri di Parlimen Batang Sadong, di kawasan Simujan misalnya, ada waterfall yang tidak pernah diterokai. Dia cantik, tetapi oleh kerana ia berada di tempat ataupun di tanah persendirian, orang tak berani pergi melainkan di bawah. Jadi di situ saya melihat dia ada 7 tingkat. Kalau dia besar tu macam yang di Kanada. Jadi ini salah satu dari tempatnya. Dan saya memerhati juga experiential tour, orang kata pengalaman. Orang nak melihat bagaimana keadaan kehidupan orang di kawasan-kawasan di luar bandar. So dia jadi rural tourism. Jadi saya berfikir semua ini kerana pengalaman itu. Jadi ianya mungkin bukan dikata agak mudah. Jadi agak mudah untuk saya apabila nak memikir secara serta-merta untuk berkongsi dengan orang di luar sana. Apa yang boleh kita lakukan. Jadi saya melihat dari segi adat juga. Adat dan budaya. Saya melihat kepada kumpulan-kumpulan orang-orang ataupun penduduk di kawasan saya. Saya ada orang Melayu, orang Cina, Iban, orang Bugis, orang Jawa, dan semuanya ini mempunyai kekuatan sendiri yang tidak pernah kita sendiri nak war-warkan di sana. Sebab apa? Sebab itu adalah jiran kita, orang kita sendiri. Yang kita fikir, ini tak ada apa-apa. Tetapi apabila kita terokai makanan, misalnya orang Bugis, sekarang ini dah menjadi popular di kawasan saya. Makanan dia burasak. Ramai orang nak tahu bagaimana ianya dibuat, ataupun ikan sardinnya tu, dia panggil ikan sardin. Tetapi caranya membuat tu, dan pakaian mereka, itu adalah kostum mereka, dan rumah dia ada architecture tertentu. Ini menjadi satu kekuatan. Dan ada homestay. Homestay itu kita boleh kita boleh publicize untuk orang yang nak pergi bercuti, nak melihat, nak mengalami atau experiential tour tu, macam mana orang di sana hidup dan bagaimana adat budaya orang Iban, apa makanan dia, bahasa dia. Sebab dari satu tempat ke satu tempat mereka mempunyai amalan yang berbeza. Orang Cina di kawasan yang seperti itu, di mana orang Cina di kawasan saya tak ramai, dalam 8% saja dari untuk seluruh parlimen itu. Jadi ini memberi saya peluang untuk memberi peluang juga kepada mereka untuk adakan resipi makanan. Saya ada resipi masakan, bukannya resipi baru, tetapi itu adalah resipi yang biasa mereka, yang menjadi kegemaran. Saya ada 90 resipi. Dan saya dibuatkan itu buku. Itu di satu parlimen saja 90? Untuk parlimen saya ada 90 resipi dan satu buku. Saya sudah terbitkan. Jadi kita nak nak terokai semua ini supaya ia menjadi satu produk tempatan. Datuk Seri, ini yang saya ingin perdalamkan selepas kita berehat seketika, kerana Datuk Seri bercakap tentang satu kemahiran, istilahnya kita gunakan sebagai storytelling, skill penceritaan. Ini soalnya siapa yang harus ada skill ini, storytelling ini, sementara kita sudah ada agensi. Apakah mereka yang mengetahui tentang local wisdom, kecerdasan lokal dan juga produk-produk yang sedia ada, siapa dan bagaimana ia boleh diterapkan di bawah lembayung, di bawah payung kementerian ini, MOTEK. Jadi jangan ke mana-mana, persoalan itu akan dibangkitkan selepas kita berjeda. Anda sedang menyaksikan Bicara Naratif secara langsung dibawakan dari Wisma TV yang ke-10 Kuala Lumpur, dan menemani di studio di foyer ini Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, dan pastinya kita memberikan suluhan terhadap aspek bagaimana ingin menggalakkan pelancongan domestik. Sementelahan Tahun Laut Malaysia telah pun dibatalkan menjelang Mac 2020 berikutan pandemik COVID-19 ini, dan persoalan yang dibuka dalam pusingan yang awal ni banyak menyentuh tentang pengalaman
pengalaman peribadi kerana saya ingin meneroka learning curve ya, keluk pembelajaran Datuk Seri, kerana saya membayangkan sewaktu berada di portfolio ini agak bergegas dan kemudian realitinya berdepan pula dengan PKP dan perlu menyegerakan proses pembelajaran itu untuk kita menangani, kerana Datuk Seri juga menyatakan ini peluang dan kita banyak bercakap soal bagaimana banyaknya produk tempatan dalam konteks produk dan perkhidmatan pelancongan ini yang tidak diketahui umum, dan Datuk Seri banyak berbicara tentang itu. Cuma tadi apabila digambarkan bahawa kita perlu mempergiatkan storytelling, ini satu yang jarang kita sebut bila kita bercakap tentang pelancongan. Namun saya meraihkan bahawa ia penting kerana bahkan sudah pun ada buku CEO should be a great storyteller. Jadi saya bertanyakan kepada Datuk Seri tadi, kalaulah ini merupakan satu skill untuk kita membantu menggiatkan industri pelancongan domestik, siapa yang harus acquire, siapa yang harus punya kemahiran storytelling ini, dan bagaimana ia boleh dipayungi di bawah ekosistem MOTAC ini? Apa yang boleh kita pelajari di sini? Ya, terima kasih. Berbalik kepada visit Malaysia Year yang sudah dibatal tu kan. Jadi kita ni mesti mempromosikan cuti-cuti Malaysia. Itu adalah satu domestic tourism yang kita nak promosikan yang secara lokal ini. Dan saya sendiri memerhatikan bahawa apa yang kekurangan dalam negara kita ialah bercerita itu. Macam kampung saya, kampung Panglima Semalama. Tak ada orang berminat nak tahu ke? Kenapa nama dia macam tu? Jadi kalau kita nak menggalakkan orang datang ke kampung kita, jadi kita perlu ada orang yang pandai bercerita. Ada orang ni mempunyai bakat secara semula jadi, tetapi ada juga perlu dilatih. Jadi yang baiknya dari sekolah lagi mereka digalakkan. Saya nampak banyak yang dilakukan oleh pihak perpustakaan negara. Mereka menggalakkan storytelling competition di kalangan kanak-kanak, tetapi bukan di kalangan orang dewasa. Jadi baiknya storytelling ini adalah untuk dikaitkan dengan pelancongan. Misalnya dekat museum kita kadang-kadang ada juga yang caption dia sikit saja. Dia kata ini adalah satu ini, tapi tak ada story dia. Tak ada cerita apa. Jadi orang tak berminat. Kalau kita mahu orang berminat mengenai nama sesuatu tempat itu, nama buah itu, nama kenapa buah itu dipanggil itu. Kampung saya walaupun kampung Panglima Semalama, orang panggil kampung buah. Tapi sekarang ni tak banyak buah lagi. Tetapi mesti ada sebab dia, history dia ataupun sejarah dia. Jadi perlu diceritakan. Macam di kawasan saya, Parlimen Batang Sadung. Asal nama Simunjan tu apa? Asal nama gedung tu apa? Ada sejarahnya masing-masing. Oleh kerana apabila saya berada di situ, baru saya bertanya. Punya gedung tu kalau kita kat Sarawak, gedung tu tabung. Tapi ada juga gedung tu ada gadung. Gadung tu color warna hijau. Jadi bagaimana ianya mendapat nama tersebut? Ini memerlukan orang-orang yang tertentu untuk bercerita. Dan saya berkesempatan membaca buku mengenai kawasan Sadong Jaya saya. Saya perlu membaca mengenai sejarah di kawasan saya sendiri sebab ia mempunyai sejarah yang begitu menarik sekali daripada the Lost Kingdom dulu. Ceritanya dari zaman pemerintahan Brunei dulu. Di mana Sarawak dulu adalah di bawah pemerintahan Brunei. Tetapi kalau tidak ada orang yang menceritakan kepada kita, ia tidak akan menjadi satu produk yang menarik. Jadi ini perlu diceritakan oleh orang yang ada, boleh ditulis juga, tetapi perlu ada penceritanya bagi menarik minat. Dan kita nak bercakap pasal pelancong tempatan ini. Kenapa kita nak menggalakkan pelancong tempatan datang? Supaya ada juga pelancong tempatan yang kata, walaupun saya orang sini tapi saya tak pernah pergi situ. Tetap ramai yang mengatakan, saya tak pernah pergi Mulu. Walaupun dia di Sarawak, saya tak pernah pergi Mulu. Jadi apa yang baik mengenai Mulu Caves itu? Apa yang baik mengenai kampung-kampung? Kenapa kampung-kampung di kawasan? Saya bercerita pasal Sarawak sebab saya belum sempat pergi tempat lain semenjak mengambil alih di Irda di Sarawak. Jadi banyak tempat yang perlu kita perkenalkan. Ramai orang mengatakan yang Sarawak dengan Sabah ni ramai yang belum lagi diterokai. Adat budaya dia, macam di kawasan saya lagi sekali dekat Simunjan, ada tempat tu nama Gunung Gelik. Sebenarnya dia bukanlah gunung macam tinggi Gunung Kinabalu, tetapi dia bukit. Tapi di atas tu
ada pasu yang masa zaman Cina dulu, dinasti ke berapa, tapi dia masih di situ, dia pecah, tapi masih walaupun dia pecah, tapi boleh kita nampak ada cerita di sebaliknya, dan ada lubang untuk buat cakol, arang. Okey, Ada 8 lubang. Jadi saya pergi ke atas tu untuk melihat sendiri, dan kita banyak tanaman herba di sana, dan bagaimana zaman dahulu Alfred Wallace ada historian, dia banyak menulis, tapi kenapa kita perlu membaca hasil itu daripada orang luar? Kenapa orang kita sendiri tak menulisnya? Kerana kita melihat kalau kadang-kadang kita ni mengatakan itu kita sendiri punya, tak perlulah dicerita, atau masing-masing kita tahu. Ini yang menjadi yang perlu diterokai menjadi kekuatan baru, terutama sekali di kalangan remaja. Saya mengambil peluang ini untuk berkempen kepada remaja, pada Facebookers ini. Ambillah gambar yang cantik-cantik di kawasan sendiri. Ajak orang pergi, jemput orang pergi tengok ini jambatan Parlimen di Batang Sadong tu. Jambatan Batang Sadong adalah jambatan yang menyeberangi sungai paling panjang, saya rasa setakat ini di seluruh Malaysia lah. Bukan jambatan macam di Penang tu lain, itu menyeberangi laut, saya sungai. Jadi dia dalam 1.69 km, tapi itu telah menjadi sejarah bagi kita, kerana itu telah menjadi, walaupun orang yang di tempat maju, bagi mereka jambatan tu tak ada apa-apa, tapi bagi kita jambatan itu adalah menjadi hasil sejarah baru bagi kita. Dianya membantu orang, tak lagi menggunakan feri. Jadi ada cerita tahu kenapa jembatan ni ada, jadi mana feri dia. Macam mana kita nak cerita feri, kaitkan dengan jembatan tu, dengan mana sejarah-sejarah yang menyebabkan jembatan itu adalah tempat perlu dilawati. Ramai orang pergi sana ambil gambar, terutama sekali pada sebelah petang. Jadi ini perlu dicerita banyak lagi. Buah-buahan dia adanya, tak pernah dinampak di Kuching, tetapi di Semunjan ada. Jadi lagilah dari segi pemakanan, perlu, belum lagi nanti saya pergilah ke kawasan ke Gedong makan mi udang gumpi. Mi udang gumpi ada sejarahnya juga, sebab orang yang menjalani operasi itu, menjual mi, membuat gerai mi udang gumpi itu, dia menolong orang kampung. Udang di sana, apakah jenis udang ada di kawasan itu, kenapa udang banyak buaya, itu cerita juga. Perlu kita kongsikan dengan orang ramai, supaya orang nak pergi ke situ. Sebenarnya mi udang gumpi kalau di Google tu, Facebook ada dia popular dah. Selalu saya pergi, saya promosikan, sebab inilah satu tempat di taklah jauh sangatlah, 1 jam lebih pergi ke situ. Orang ramai pergi sana. Pelancong pun ada, pelancong tempatan. Jadi saya nak promosi lagi, sebab sekarang ni sudah boleh buka kan, masa MCO dah dilonggarkan. Jadi kita bolehlah kita promosi tempatan punya bahan-bahan tempatan. Datuk Seri, saya dapat merasakan tenaga, aura, kata orang energinya lah, dan merasakan Datuk Seri passionate, sangat merasai keperluan kemahiran bercerita tentang local wisdom ini dan juga pengalaman-pengalaman yang unik ini. Kalau kita ingin menjadikan itu sebagai suatu agenda, kerana kita, saya rasa hasrat kita pada malam ini adalah untuk membantu pelancongan domestik. Dalam keadaan bila mana kandungan itu mungkin berada dalam kalangan pemimpin tempatan, local leaders, orang di kampung itu. Datuk Seri pun menceritakan tentang bagaimana masyarakat itu lebih mengetahui kandungan yang unik itu, dan bagaimana ingin distrukturkan di dalam struktur kementerian yang ada, kerana kandungannya banyak dan kandungannya perlu direncanakan, perlu dipackagekan. Betul. Saya bayangkan klip-klip Kuala Selangor, ramai orang Selangor belum pergi. Kita pun ada. Saya orang Perak, Jambatan Karai walaupun sangat historikal, ramai orang Perak belum pergi. Bahkan mungkin kita boleh buat sedikit survey, culaan orang KL berapa ramai yang belum pernah naik KL Tower. Ini perkara-perkara yang betul, menarik untuk kita kaji, dan bagaimana boleh kita guna
gunakan ini dan strukturkan usaha mempromosikan pencerita-pencerita, storyteller tentang keunikan produk dan perkhidmatan tempatan ini supaya ia benar-benar dapat menggalakkan domestic tourism. Ini yang akan kita tangani selepas kita berjeda seketika untuk pusingan kesekian kalinya bercakap tentang menggalakkan pelancongan domestik bersama menterinya sendiri pada malam ini. Jadi kita berehat dulu. Yang diumumkan untuk membantu ekonomi khususnya dalam konteks menggalakkan pelancongan domestik, dan saya juga bersama Menteri Pelancongan Seni dan Budaya pada waktu ini bercakap tentang bagaimana kita boleh membantu menggalakkan pelancongan domestik ini, dan digambarkan tadi storytelling, dan itu pengalaman peribadi Datuk Seri sendiri. Menariknya kerana kita ingin mengembangkan model itu, kerana kita tahu inilah ruangnya untuk kita menggalakkan lagi produk dan perkhidmatan pelancongan tempatan ini bagi menggerakkan ekonomi, semula membantu, kerana kita tahu di peringkat awal kita juga menyebutkan bahawa pelancongan adalah merupakan sektor yang paling teruk terjejas. Namun begitu cabarannya untuk menjadikan storytelling, dia harus datang pertamanya dengan konten, dengan kandungan. Harus bermula dengan itu, dan kelihatannya konten, istilah konten juga sudah dibahas Melayukan. Jadi saya menggunakan istilah dulu. Konten itu juga berada di dalam poket local leaders, pemimpin-pemimpin di lapangan, mencungkilnya, mempackagekannya, menstrukturkannya di dalam agensi-agensi MOTEC yang sedia ada. Bagaimana kita pergerakan ke depan untuk kita membantu supaya penceritaan ini, kerana saya gambarkan tadi Jambatan Karai orang Perak ramai tak pergi, KL Tower pun ramai orang KL yang belum pernah naik barangkali, klip-klip Kuala Selangor pun orang Selangor pun dengar-dengar cerita dia tak pernah betul-betul singgah. Sehinggalah kita tengok iklan TNB yang mempromosikan klip-klip. Jadi ini semua soal produk yang bagus, yang baik, berkualiti, namun pempakejan, penceritaannya tidak dipackagekan bersekali. Bagaimana ini boleh dibantu di bawah payung sebenarnya kan, apabila saya mula mengambil tugas ini, pertama sekali yang saya ingat saya punya misi secara peribadi ialah supaya orang Malaysia ini menjadi tourism ambassador. Tourism ambassador ni adalah orang yang tolong mempromosi apa yang ada dalam Malaysia ini. Dari segi barang makan ke, dari segi tempat ke, dari segi apa saja. Tapi kita perlu melatih mereka. Melatih mereka supaya mereka dapat menjadi ambassador. Tapi untuk menjadi ambassador itu dia boleh juga melalui menjadi storyteller. Bila menjadi storyteller ini, mereka boleh mempengaruhi orang luar. Tak payah lain kita tengok dalam Facebook adanya bercerita mengatakan tempat kita ini belum diterokai. Saya pergi ke tempat ini, saya makan ini sedap dia. Sebab cara dia mengekspresikan dirinya, mengatakan makanan ini sedap. Saya baru makan kuih tiaw di tempat ini. Kuih tiaw ini dibuat daripada apa? Di mana dapat bahan ini? Macam laksa Sarawak misalnya. Di mana yang paling sedap kita nak pergi? Kalau pergi dekat Semenanjung ni ada dapur Sarawak ke, ada nama yang tertentu yang menjual laksa Sarawak di sini. Jadi ini tetapi perlu dicerita dengan ekspresi yang boleh menggiurkan. Bila orang nampak kita bercakap, kita makan meleleh aliur. Itu adalah satu cara yang efektif, dan ianya memang banyak berkaitan dengan pelancongan, dengan MOTEC. Sebab apa? Sebab kita perlu mendidik orang supaya mereka dapat satu mempromosi, itu dari segi tourismnya. Tetapi kita perlu melatih orang supaya mencatatkan. Misalnya dalam museum kita, dalam galeri, cukupkah bahan apa yang ditulis itu untuk mendeskripsikan apa yang dipamerkan? Ini yang kita nak latih supaya masyarakat kita adalah menjadi masyarakat yang lebih komplit, lebih komplit dari segi cara dia untuk mempromosikan, walaupun dia tidak terfikir untuk pelancongan, tetapi ianya secara tidak langsung memang membantu untuk kita dari segi pelancongan. Saya ingat saya pergi ke Palembang, saya keluar daripada kapal terbang, sudah ada, ibu pergi kedai ini untuk makan ini. Jadi rata-rata bila kita berjalan, orang bercakap pasal benda yang sama, tetapi itu benda yang simple saja. Tapi kita menjadi curious, curious nak tahu apa benda yang dicakap. Pergi tempat gerai Pak Din. Kita cari Pak Din tu. Tapi oleh kerana masyarakat itu dididik untuk menjadi orang yang
yang menjadi ambassador. Walaupun dia tak sedar dia adalah ambassador untuk negaranya. Jadi ini yang kita nak wujudkan. Dan kita juga sudah ada sebenarnya baru beberapa hari lepas saya bercakap dengan ada pihak yang semalam baru saya bercakap dua hari Isnin ada yang datang berjumpa saya nak membantu bagaimana nak recover ekonomi kita melalui recover tourism punya dari segi sektor pelancongan melalui cerita-cerita dari segi storytelling. Dan apabila orang ni bercerita, saya merasa macam dah sampai juga apa yang saya hajati untuk negara kita. Sekurang-kurangnya ada orang berfikir macam tu sebab mereka memikirkan kita kurang storyteller. Tadi saya rasa barangkali tadi kita masa break tadi cakap mintalah semua ahli parlimen di kawasan masing-masing untuk menerokai ini, cari tokoh-tokoh yang ada di kawasan mereka dan dijadikan satu bahan di kampung mereka. Kalau orang pergi ke kampung mereka, kat dewan mereka ke, okey, cerita kampung kita ada ini, apakah kekuatan di kampung kita, kenapa orang perlu pergi ke situ. Kalau tidak, orang tidak tahu mengenai, ataupun kita sendiri tidak ketahui. Macam ada nama jalan. Kenapa jalan tu nama tu? Mesti ada sebab tertentu. Siapa orang tu? Kalau ada tempat-tempat tertentu mengikut nama yang British punya leaders dulu kan. Kenapa kita perlu gunakan British leaders? Tetapi sejarah. Jadi ini adalah hendaklah kita teruskan. Kita sudah ada juga, saya mengharapkan apa yang akan dilakukan nanti. Saya telah mencari orang yang akan memberi latihan kepada pelajar-pelajar supaya mereka boleh menjadi yang volunteerism, they call it yang volunteerism, untuk mereka melatih kanak-kanak ini menjadi melahirkan mereka menjadi ambassador kepada negara kita. InsyaAllah akan kita mulakan tak lama lagi lah, tapi saya mulakan dengan kawasan saya dulu. Biarlah dia di pilot project untuk saya, supaya pelajar-pelajar itu secara strategik mereka bercerita mengenai sesuatu yang boleh dimonetize, kata orang kan, menghasilkan keuangan untuk mereka di kampung, ataupun untuk masyarakat di kampung. Misalnya bertanam padi. Kenapa padi ini padi warna kena brown rice, brown paddy, ada beras biris di kawasan saya. Saya bercerita itu kawasan saya saja tahu. Banyak yang boleh kita hasilkan. Ada juga yang ikan halus ikan tu dia, tapi dia cuma ada pada bulan April. Itu hanya ada di Kampung Gedong. Lagi ini juga kenapa di Kampung Gedong, cerita je lagi. Kenapa udang banyak situ? Dia banyak buaya, so itu ada udang. Udang pun banyak. Jadi kenapa dia banyak udang tu banyak? Kenapa ada udang tu di atas buaya? Dia makan yang lumut tu di atas buaya. Ini semua cerita. Saya merasa I'm very excited because bagi saya inilah yang ingin saya lakukan untuk saya kongsikan kepada orang ramai, dan peluang ini wujud untuk saya, dan ialah insya-Allah ianya juga membantu saya macam klip-klip disebut tadi. Saya yang hari Sabtu saya pergi kawasan nak membina satu tempat untuk orang dapat melihat klip-klip di kawasan saya. Ada dua tempat menarik untuk orang, tapi di sebelah malam baru nampakkan cantik. Datuk Seri, kita banyak bercakap soal bagaimana kita harus galakkan pelancongan domestik. Tapi di waktu setiap kali kita berjeda seketika, Menteri Kanan kita berikan sedikit clippingnya bercakap tentang bagaimana sektor ini dibuka sedikit demi sedikit. Namun begitu penting untuk kita fahamkan bahawa pembukaan ekonomi ini daripada PKPB kepada PKPP kini, kuncinya adalah masih ekonomi. SOP ini masih perlu dipatuhi. Jadi bererti walaupun kita menggalakkan agar sektor ini dapat berkembang semula, namun kita juga harus mematuhi dan juga elemen-elemen ini. Jadi apa yang di bawah kementerian ingin sampaikan dengan
kita harus mengimbangi ini. Ya. Kesiapsiagaan, menggalakkan ekonomi, di waktu yang sama berhati-hati tentang realiti yang kita hadapi ini. Sebenarnya sebelum pembukaan di antara negeri Rentas negeri, daerah. Saya pergi ke 3 negeri untuk melihat dari segi sudut cara mereka bersedia di hotel, bersedia macam mana mereka sanitize, membersihkan, mencucikan ataupun membersih dalam bilik hotel, dan bagaimana social distancing diamalkan di restoran, dan juga kita pergi ke museum, kita pergi ke istana hanya untuk melihat persiapan dan persediaan, sebab ini adalah semuanya di bawah agensi kita, dan kita nak memastikan untuk sebelum kita bersedia untuk membuka, macam sekarang ini galeri, museum semua sudah pun dibenarkan untuk beroperasi, dan juga sekarang ini di Istana Budaya pun dibenarkan, tetapi kita memastikan agar mereka menepati ataupun mematuhi SOP yang telah menjadi panduan untuk kita. Sebab kita mahu pelancong, kita sebenarnya kita mahu orang melancong dengan yakin. Okey, mereka yakin bahawa tempat itu adalah selamat, tempat itu adalah bersih. Ini akan menjadi norma baharu yang perlu diamalkan kita. Dan saya memerhatikan ini bukannya mudah orang kita, sebab saya melihat apabila kita pergi melihat kedai gerai buah ke, kita pergi ke kuburan ke, saya nampak agak mencabar untuk kita. Tetapi insya-Allah saya rasa kita ni amat bertuah di Malaysia ini tahu. Kita ada DG Kesihatan yang begitu prihatin sekali. Beliau kita nampak strukturnya dari awal dia begitu strict sekali. Lepas tu sikit sekali dia pun membantu, memberi panduan untuk kita, membenarkan kita membuka sedikit demi sedikit. Kadang-kadang masa kita bermesyuarat tu ada juga kita geram juga, tak boleh lulus lagi dia kata. Sebab dia tahu apa yang dia buat. Tetapi kita ni bukan apa, kita nak ingat orang nak membuka gerai dia, orang nak berjual, apatah lagi apabila masa bulan puasa orang nak mencari duit. Namun begitu, nanti mungkin kita sebelum mengakhiri sesi ini kita ke satu ruangan yang kita nak bercakap mengenai digitalization. Tapi peluang itu yang diberi oleh semasa itu kita mempelajari banyak perkara. Selain daripada kita mempunyai KP kesihatan yang begitu very committed, itu committed, dan negara kita juga telah menunjukkan ataupun memprojekkan amalan yang begitu yang begitu walaupun strict tetapi dia memang berkesan. Jadi walaupun ada juga yang cuba nak melawan kan masa itu, tetapi itulah norma-norma yang perlu dipelajari oleh masyarakat kita, dan kita nampak sekarang ini kesannya di mana kita ada single digit, adalah sekali-sekali ada lagi balik kepada double digit. Tetapi itulah kesan daripada norma baru. Kita akan berehat seketika dan kembali nanti kita bercakap soal pendigitalan tadi digambarkan dan juga normal baru yang disebutkan. Jadi jangan ke mana-mana. Okey, minit-minit berbaki ini kita bercakap tentang bagaimana usaha untuk menggalakkan pelancongan domestik bersama Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya. Ini kesempatannya kita banyak bercakap soal mempromosikan kandungan tempatan. Mungkin rakyat seluruhnya harus berpartisipasi untuk kita membantu menggerakkan semula pelancongan domestik ini. Bagaimana mereka boleh lakukan? Ya, sebenarnya waktu MCO ini banyak yang boleh dipelajari. Saya nampaklah ramai dari rumah pun masa macam baca doa selamat, tak boleh jumpa, tetapi kita menggunakan Zoom. Dan hari raya pun Zoom. Jadi ini memberi peluang kepada pertama sekali orang tua. Saya nampak dia orang pun belajar, yang menyanyi, yang berzikir, membaca Al-Quran, semuanya menggunakan ini. Jadi kita melihat bagaimana digitalization ini sudah menjadi di fast forward, kata orang, dipercepatkan. Kalau dulu kita mendengar, saya selalu masa dulu saya jadi menteri di Jabatan Perdana Menteri bercakap mengenai inovasi, Internet of Things, Industrial Revolution, ke 4.0, AOI, semua tu, semuanya ini kita dengar sekali. Tapi pada masa ini kita terus melaksanakannya.
tak ada pilihan, kena belajar. Jadi sebab itu saya merasa MCO ini menjadi, yalah, saya kata blessing in disguise. Dan saya nak mengambil peluang ini untuk menyerulah kepada mereka-mereka, terutama sekali menjadi pemimpin di kawasan sendiri, galakkan ataupun di negeri-negeri. Saya rasa saya ada mention juga masa mesyuarat dengan di peringkat negara, ada dari negeri-negeri yang exco negeri dia yang hadir. Saya cakap kita gunakan internet ini untuk digunakan sebagai bahan untuk bertanding, menunjukkan macam ada 10 site kah di kawasan mereka yang boleh dipromosi. Dan saya nak mencadangkan agar kita menggalakkan pelancongan secara domestik. Negara kita adalah negara yang selamat untuk dilawati, untuk kita melancong. Jadi itulah dengan partisipasi rakyat seluruhnya kita akan dapat menggerakkan semula pelancongan domestik, dan saya kira itu juga merupakan sumbangan kita bagi sama-sama kita menangani cabaran yang getir ini, dan kelihatannya belum hujung pasti bila kesemuanya akan selesai. Mudah-mudahan ia akan dapat usai dengan segera. Terima kasih kepada Datuk Seri kerana kesempatan bersama pada malam ini. Banyak yang kita cakap tadi soal penglibatan masyarakat seluruhnya untuk mempromosikan produk tempatan. Kita jumpa lagi dalam kesempatan akan datang insya-Allah bersama dalam Bicara Menari, bersama set baru yang penuh bersemangat minggu hadapan. Jumpa lagi.